Bismillahirrahmanirrahim. Saya Madlan Ali Ahmad atau orang panggil saya Lan Pepet. Apa dia? Pasal kes gaduh tu, video viral tu. Macam ni cerita dia. Simpan kat GE Mall, traffic light, simpan 3. Lepas tu traffic light warna hijau. Lampu warna hijau bermula lah jalan. Tiba-tiba satu Allah ni naik kereta warna biru. Tak tahu dia buat macam mana, tak tahu. Dia pun tak tahu punca gaduh dia macam mana. Dia buat video viral. Saya pun boleh tengok video viral tu dalam berpuasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurina Safia binti Abdullah. Nombor kad matrik saya 10-18F2034. Saya akan mengulas tentang video sebentar tadi. Isu itu mengenai artis Malaysia iaitu Lan Pepet. Viral mengenainya yang memukul penghantar makanan di atas jalan raya. Yang merupakan salah faham di antara penghantar makanan serta artis tersebut. Artis tersebut menegur kerana penghantar makanan tersebut melanggar lampu isyarat dan penghantar makanan itu menunjukkan isyarat tangan lucah yang menyebabkan artis tersebut marah dan berlaku kegaduhan. Pergaduhan ini telah direkam oleh seorang wanita yang berada di dalam kereta. Ini telah menyebabkan tular di media sosial. Ini telah berlaku berbagai spekulasi yang dibuat oleh netizen. Isu ini telah diperjelaskan oleh artis tersebut bahawa ia hanyalah salah faham. Isu ini telah diselesaikan oleh artis tersebut serta penghantar makanan. Saya akan membentangkan pendahuluan tajuk ini. Ledakan maklumat dan media sosial pada masa ini sudah menjadi trend dan keperluan bagi semua lapisan masyarakat menerusi kemajuan telefon bimbit dan perluasan rangkaian komunikasi yang turut mencakupi kawasan luar bandar. Kadar penembusan jalur lebar negara secara keseluruhannya mencapai kira-kira 84%, membolehkan masyarakat mengakses internet dengan mudah, termasuk bertukar maklumat mengenai sesuatu isu, kejadian bencana, kemalangan, kebakaran dan berkongsi gambar. Penyebaran atau perkongsian cerita, berita, videografi dan gambar sesuatu isu atau perkara menerusi media sosial atau istilah popularnya viral adalah kesan ledakan maklumat tanpa sepadan dan had serta perkembangan teknologi komunikasi pada abad ini. Setiap individu bertanggungjawab dan menanggung amanah setiap kali mahu memuat turun maklumat untuk dikongsi dalam media sosial kerana ia menjadi viral jika ada pihak tertentu yang mempunyai niat serta agenda tertentu serta cenderung membuat fitnah secara fabrikasi atau rekan semata-mata. Perlu diingat, penyebaran berita melalui media sosial terutamanya perkongsian melalui blog, Facebook, Twitter dan Instagram atau aplikasi lain memudahkan sesuatu perkara menjadi sangat popular dan diketahui dengan pantas oleh semua individu serta diakses penduduk di seluruh dunia. Sebagai rakyat berilmu, beragama dan berfikiran terbuka, mereka boleh menghentikan viral berita atau perkara jika diamati sudah ditekuk tambah dengan maklumat tidak betul. Rakyat sendiri yang perlu menghentikan perbuatan penyebaran perkara yang teramat mengaitkan individu lain, merosakkan integriti kerana ia adalah virus membawa perpecahan masyarakat berbagai kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Farah Najwa Nazifah binti Rahimi, nombor matrik 10-IB 17F2051. Maklumat penghasilan video kami adalah lokasinya di kediaman masing-masing. Peralatan yang digunakan pula adalah aplikasi VN dan InShot. Durasi yang kami ambil untuk menghasilkan video adalah selama 2 minggu. 4 pengalaman yang diperolehi semasa menghasilkan video adalah untuk mendapatkan satu video yang berkualiti, saya dan ahli-ahli yang lain menggunakan aplikasi editing VN dan InShot yang sesuai digunakan serta tidak mengambil masa yang lama untuk menghasilkan, dan saya juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam editing video. Yang kedua, dapat meningkatkan keyakinan diri. Apabila membuat rakaman video, saya dan juga ahli-ahli yang lain dapat melihat apa itu kelemahan dan kelebihan yang ada dan akan memperbaiki kelemahan yang ada dan juga mempertajamkan kelebihan yang sedia ada. Seterusnya, ketagihan pada gadget.
Masalah ketagihan pada gadget ini terjadi apabila menghasilkan video, di mana saya tidak boleh berenggang dengan telefon bimbit apabila menghadap telefon bimbit selama 1 jam ke atas. Mata serta tubuh badan menjadi letih dan tidak bermaya. Seterusnya, kurangnya berkomunikasi kerana banyak menghabiskan masa bersedian menghasilkan video. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq bin Johari. Nombor kad matrik saya 10 DPM 18F 2013. Saya akan membentangkan tentang cabaran yang dihadapi semasa menghasilkan video. Yang pertama, penerimaan pandangan yang berbeza. Semasa kami mengumpul maklumat tentang tajuk kami, isu viral ini, terdapat pelbagai perbezaan pendapat tentang isu ini. Contohnya macam ada masyarakat yang masih menolak tentang betapa pentingnya untuk kita memeriksa terlebih dahulu kesahihan sesuatu isu viral sebelum menyebarkannya. Yang kedua pula, cabarannya adalah masih ramai masyarakat yang tidak mengetahui tentang hukuman yang boleh dikenakan kerana menyebarkan isu viral yang tidak benar. Mereka masih menganggap mudah tentang implikasi daripada menyebarkan berita tanpa usul periksa. Contohnya, menyebarkan maklumat palsu menerusi SMS atau media sosial adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika didapati bersalah, mereka boleh disaman tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Seterusnya, cabaran yang kami hadapi semasa menghasilkan video adalah menghadapi masalah rangkaian internet. Contohnya macam ahli kumpulan kami, dia menghadapi kelajuan rangkaian internet yang rendah. Jadi agak mengganggu proses dalam menghasilkan video. Akhir sekali, susah untuk berinteraksi. Akibat daripada pandemik COVID-19 yang melanda ni, kami tidak dapat melakukan video secara bersemuka. Jadi kami terpaksa untuk melakukan perbincangan secara atas talian, di mana kami merasakan agak sukar untuk kami berinteraksi dan melakukan perbincangan dengan lancar. Assalamualaikum, nama saya Azra Syafnas binti Abu Bakar, nombor matrik 10 DPM 18F 2046. Saya akan membentangkan tentang pengajaran yang dapat kita ambil bagi mengelakkan cetusan isu viral yang kadang-kala mengundang kemarahan warga maya yang sering berlaku pada masa kini. Pengajaran yang pertama kepada orang ramai ialah orang ramai haruslah memastikan setiap isu yang diperkatakan itu sahih supaya tidak menimbulkan fitnah dalam kalangan masyarakat. Lebih-lebih lagi warga maya yang kian meningkat penggunaannya. Kedua ialah ibu bapa. Ibu bapa harus memantau setiap tindakan anak-anak supaya tidak menyebarkan berita-berita palsu. Anak-anak juga tidak tergolong dalam golongan orang yang melakukan perbuatan yang tidak bermoral yang kian meningkat pada masa kini. Seterusnya, guru. Guru adalah contoh kedua selepas ibu bapa. Jadi guru harus memberikan contoh yang baik dan sentiasa mengingatkan anak-anak untuk sentiasa menjaga kata-kata di laman sosial. Seperti kita tahu, di laman sosial terdapat pelbagai jenis orang dari pelbagai umur. Jadi guru harus sentiasa serta menasihati anak-anak murid yang menggunakan laman sosial dengan lebih berhati-hati dan supaya mereka tidak terpengaruh dengan apa yang diperkatakan oleh orang dewasa di laman sosial. Akhir sekali, ialah pihak berkuasa haruslah mengambil tindakan pada mereka yang berkongsikan maklumat yang berunsurkan fitnah atau cuba memburuk-burukkan orang lain. Dengan tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa, orang ramai akan lebih takut untuk berkongsi maklumat yang mereka tidak pasti akan kesahihannya. Itu sahaja pengajaran yang dapat kita ambil untuk tajuk cetusan isu viral yang kadang-kala mengundang kemarahan warga maya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Afifah binti Jeffrey. Nombor matrik saya 10 DPM 18F 2015. Hari ini saya akan membentangkan bahagian isu-isu semasa yang membuat kemarahan warga maya dan cara mengatasi masalah tersebut. Isu yang pertama adalah seorang pelakon wanita yang memuat naik sebuah video beliau berserta caption ringkasan di media sosial. Dalam video tersebut, beliau mengangkat anaknya yang sedang tidur nyenyak lalu diletakkan di dalam kolam air tanpa anaknya sedar. Disebabkan perkara ini dikecohkan di media sosial, warga maya berpendapat bahawa tidak logik jika ingin melawak ataupun bermain dengan anak-anak dengan tindakan sebegitu.
kerana boleh mengakibatkan kecederaan kepada anak-anak. Yang kedua pula ialah seorang pelajar sekolah yang dikenali sebagai Ain yang membuat pendedahan bahawa mengenai guru beliau yang bergurau tentang rogo di sekolah semasa sesi pembelajaran di media sosial. Malahan itu, Ain juga mendapat ugutan rogo daripada kawan lelaki di sekolahnya. Oleh itu, dia membuat laporan polis kerana dia berada dalam ketakutan atas ugutan lelaki tersebut. Hal ini yang menyebabkan orang ramai naik marah kerana sekolah adalah tempat yang selamat. Dan perkara sebegini jangan diambil mudah. Isu yang ketiga pula iaitu seorang influencer lelaki yang memberikan pendapat mengenai isu curang di kalangan selebriti yang menimbulkan kemarahan warga maya. Kerana ia berpendapat bahawa dengan mengatakan seseorang itu berkelakuan tidak baik kerana izin Allah. Melalui video tersebut juga ia berpendapat bahawa selebriti pergi ke rumah perempuan lain adalah kerana izin Allah, dan dia juga mengatakan orang lain tidak patut menilai sisi kelakuan negatif daripada pelakon tersebut. Bagi cara mengatasi pula, kita mestilah membuat keputusan dengan tidak terburu-buru. Sebelum kita ingin berkongsi apa-apa maklumat di media sosial, mestilah berfikir dahulu apakah akan mendapat reaksi yang negatif ataupun positif daripada masyarakat di luar sana. Selain itu juga, kita mestilah memeriksa maklumat yang kita terima tanpa asal menuduh. Jika kita menerima perkongsian daripada media sosial terlebih dahulu, kita haruslah mengkaji dahulu mesej yang kita terima itu adakah benar ataupun tidak. Jika tidak benar mesej tersebut, kita tidak harus menyebarkan maklumat yang tidak benar dan boleh menimbulkan fitnah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, pada era globalisasi ini, masyarakat terdedah kepada isu-isu viral yang belum pasti kesahihannya. Semua pengguna media sosial mestilah berfikir terlebih dahulu sama ada bermanfaat atau tidak sebelum menyebarkan kepada orang lain. Selain itu, penyebaran isu-isu viral boleh mendatangkan trauma terhadap mangsa. Justru itu, semua pengguna media sosial mestilah menggunakan media sosial secara berhemah. Sekian, terima kasih.